Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan pada ayat 5 surah Ibrahim. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sadaqallahul azim. Wahai Musa, ingatkan kaummu itu, bangsa Yahudi, Bani Israel, bukan bangsa Yahudi, bangsa Yahudi, Bani Israel. Ingatkan mereka itu, bangsa Yahudi, Bani Israel, terhadap hari-hari Allah, kerana bahawasanya mengingati hari-hari Allah membuktikan Allah dua yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan jadilah sebagai seorang hamba Allah yang sentiasa sabar dan banyak bersabar terhadap ujian, dugaan, cobaan yang Allah datangkan dalam kehidupan. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang sentiasa bersyukur, banyak atau sedikit yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Boleh bunyi situ lah. Live. Rajin kau orang benda-benda ni ya. Aku tak masuk akal. Baru beli Ustaz. Oh. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hari-hari Allah, hari di mana Allah buktikan kekuasaannya di luar kemampuan manusia. Manusia sekadar mengambil perhatian dan mengambil peringatan. Kiranya yang diperhatikan itu merupakan musibah, sabarlah. Kiranya yang diperhatikan itu merupakan anugerah, bersyukurlah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari, tokoh ulama tafsir yang tersohor lagi masyhur, dah pun wafat 900 tahun yang lalu, menulis dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, hari-hari Allah adalah hari di mana Allah perlihatkan kepada seluruh umat manusia Allah dua yang maha berkuasa. Oleh itu, hari-hari Allah terbahagi kepada dua. Ayyamul minhah, hari-hari anugerah, dan yang kedua ayyamul mihnah, hari-hari musibah. Apabila kita mendapat anugerah dari Allah, ingat itu adalah hari-hari Allah. Sebaliknya, apabila kita terima musibah, ingat itu juga adalah hari-hari Allah. Mac 2019, Pasir Gudang, hari ini dalam sejarah. Sungai yang dekat dengan tempat tuan-tuan, dekat itu. Kim-kim, bukan kum-kum, bukan kam-kam. Sejarah Sungai Kim-kim. Setelah 28 tahun dieksploitasikan, maka Allah zahirkan hari musibah untuk Pasir Gudang. Ya, 12
Mac 2019. Ambil perhatian. Itu adalah hari musibah. Setelah ambil perhatian, ambil peringatan. Nak ingat kenapa? Ya, tarikh akan berulang kembali. Maka akan sampai juga hari ini 1 Februari. Cakap putih je. Tuan-tuan, hanya ada 1 bulan lagi sampailah kepada tarikh yang ngeri. Maka orang putih kata apa? Celebrate. Ulang tahun. Ulangan. Berulang. Maka dalam istilah bahasa Arab, perkara yang berulang ini dengan 2 istilah. Istilah yang pertama Aid. Ain ya dal. Aid. Aidul Fitri. Aidul Adha. Aidul Fitri, ulang tahun, penyucian diri setelah menjalani ibadah puasa sebulan Ramadan. Aidul Adha. Aid itu membawa erti ulangan. Ulangan. Pelaksanaan ibadah kurban yang bertujuan untuk mendapat gantian yang lebih baik dari Allah. Korban bukan suka-suka korban. Kalau setakat nak muntah ke darah tak payah. Tapi kita jalani ibadah korban supaya apa yang kita korbankan itu akan mendapat gantian yang lebih baik dari Allah. Allah ganti tau. Bukan wakil rakyat yang ganti. Allah ganti. Dengan alah berapa sen sangat engkau korbankan, seekor lembu pun kau mampu kongsikan 7 orang. Seekor seorang tak mampu. Kota Masai namanya. Apakan daya. Tak apalah, siapkan dulu surau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, entah kau faham tak ceramah aku ni. Ustaz Isham disuruh ceramah tentang wabak penyakit, tapi nak sampai tu lama lagi. Dia kena hujah dia. Dia kena datangkan dulu firman Allah ayat 8 surah Qaf. Datangkan pula firman Allah ayat 5 surah Ibrahim. Nak faham bahawa siapa pun, bukan bangsa Yahudi Bani Israel, bangsa Johor pun, kita tak boleh lari daripada menghadapi hari-hari Allah, ayyamullah. Hari-hari Allah itu 2, hari-hari anugerah atau sebaliknya hari-hari musibah. Setelah tuan-tuan dianugerahkan Kota Masai, Iko, tiba-tiba tuan-tuan, didatangkan pula hari musibah 12 Mac 2019. Hari ini dah 1 Februari, sebulan lagi berulanglah tarikh itu. Apabila dia dah sampai tarikh itu, maka dia ada 2 nilai ulangan. Ulangan yang menggembirakan, seperti Aidul Fitri, Aidul Adha. Satu lagi berulang, tapi ulangan yang mendukacitakan. Contoh, haul almarhum Sultan Iskandar. Ha, waw, lam. Haul almarhum Sultan Iskandar. Ulang tahun kemangkatan Sultan Iskandar. Itu hari musibah. Sedih. Pun begitu, negeri Johor tetap bagi cuti. Hari anugerah pun cuti. Aidul Adha, Aidul Fitri, haul almarhum Sultan Iskandar, hari musibah, hari duka cita pun cuti. Jadilah, nak bagi lain tak mampu, bagi cuti pun jadilah.
Aku ni bukan pandai ceramah sangat. Yang kau jemput aku kenapa? Lepas tu suka geletik orang aja. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Hari musibah. Pun begitu, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah. Sebelum nak didatangkan musibah, Allah datangkan tanda-tanda, alamat-alamat. Seperti kiamat. Sebelum datang kiamat, dia ada alamat-alamat kiamat. Sama ada alamatul surah, alamat kecil, ataupun alamatul kubra, alamat besar. Itu dia. Begitu juga sebelum datangnya, ya, udara beracun di sekitar Pasir Gudang, mesti ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Tak ada tanda pun, something wrong. Mesti ada tanda-tanda dia. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan pada ayat 16 Suratul Nahl, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan alamat-alamat, alamat yang dekat, alamat yang jauh, alamat yang macam aku nak datang sini tadi, aku bukan tahu sangat. Ustaz Isyam pun bagi. Wis tak pandai cari. Aku cakap, ya betul. Google pula pandai cari. Yelah, dah lah. Tuan-tuan, aku pergi ke Iko tadi, aku ingat tempat kau ni Iko. Yelah. Rupanya, yelah, tak baik kata-kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak buat macam mana? Baiklah. Alamat, ada alamat yang dekat, ada alamat yang jauh, ada alamat yang kecil, ada alamat yang besar. Dan Allah nyatakan sebagaimana bintang-bintang di langit menjadi pedoman kepada mereka itu umat manusia. Macam mana manusia zaman berzaman, sejak daripada zaman baginda Idris alaihi salam, manusia jadikan bintang sebagai pedoman. Macam itulah. Patutnya kita ada pedoman. Pedoman yang mana kita dapat memahami bahawa dalam sedikit masa lagi Allah anugerahkan kita ayyamul minhah, hari-hari anugerah. Dan kita ada firasat, ada perasaan, kita rasa tak sedap hati, ke depan salah, ke belakang salah, ke kiri salah, ke kanan salah, serba salah, serba tak kena. Apa tak kena? Rupa-rupanya gas beracun daripada si kim-kim kum-kum, menjelma jua. Tu maknanya isyarat, alamat. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala tak datangkan hari anugerah tanpa tanda-tanda awal. Begitu juga Allah Ta'ala tak datangkan hari musibah tanpa ada isyarat dan tanda-tanda alamat-alamat awal. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, 1 Februari. Kenapa saya tak sebut takwim Hijri? Kenapa saya sebut takwim Masihi? Musim mengikut takwim Masihi. Takwim berasaskan matahari. Tapi kalau cuaca diikut takwim Hijri.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu cuaca harian. Cuaca harian, panas, sejuk, kering, lembap. Musim bulanan. Musim habuan yang Allah berikan di alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan, alam manusia. Dah hari ni kau belajar ilmu alam pula. Aku dulu SPM, ilmu alam, geografi, P7. Malu ah. Aku tak pandai tuan-tuan. Sebab itu majalah Al-Ustad tu, Ustaz Hisham, ada tak aku masuk kat majalah tu? Tak ada kan? Majalah Al-Ustad tu yang Dr. Zahazan buat tu, ada nama aku tak? Tak ada kan? Tak ada. Kenapa? Dia pernah datang jumpa aku. Aku pun tunjuk pada dia, ni keputusan aku punya penilaian darjah 5 1978 4D 1E. Tak pernah dia kata semua ustaz pandai-pandai. Aku je ustaz tak pandai, aku cakap. Aku anak estate, dibesarkan di estate, Kuala Besar estate, 4D 1E. Tengok ustaz punya SPM, saya tunjuk. Ini apa ustaz? SAP, Sijil Am Pelajaran. Kenapa tak cukup syarat? Dia kata ustaz lain tak macam gini pun. Sebab itu aku tak masuk dalam majalah tu. Aku ambil SPM 2 kali, ambil paper Julai tu 3 kali, 7 juga Ustaz Hisham. Tak tahu. Dah lah. Tuan-tuan, saya ni tak pandai betul. Tapi daripada tak pandai tu, orang tua suruh saya, kau pergi belajar sekolah agama darjah 3. Kau pergi belajar pondok penanti seberang perai, Manabiul Ulum. Maka aku pun naik kereta api, lambat sampai. Pak Cupak satu gantang, lambat kereta api tu. Sampai seseng kereta api KL, aku mandi kat Masjid Negara, kena marah pula. Pergi Masjid India, bagusnya orang India. Tu aku cakap dengan imam besar Masjid Negara, masjid ni halau aku. Ya ke Syekh? Ya, jangan panggil Syekh lagi. Aku pergi Masjid India boleh mandi pula. Zaman dulu lah. Sekarang kalau pergi Masjid Negara, belagaknya. Astagfirullah. Tazkirah ustaz, tazkirah lah aku cakap. Suka-suka kau je. Zaman-zaman dulu kau halau aku. Yelah, dah ada pangkat. Astagfirullahaladzim, dah ada pangkat. Action and generation. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya pun menjalani hari anugerah. Saya pun melalui hari musibah. Tuan-tuan pun sama. Tak siapa pun boleh lepas daripada hari anugerah, hari musibah. Ceritalah, kadang nak menghabiskan isyak lambat lagi. Hari itu saya pergi, kawan saya tanam nenas, kerana aku ni ada ilmu falak sedikit, falak dan pertanian. Jadi kawan saya tu lantik saya sebagai bomoh nenas dekat kampung Seri Gambut, kampung Melayu Raya, Pekan Nanas, Parlimen Tanjung Piai. Tak ada kena-mengena apa-apa. Jadi pagi sampai tengah hari sampai petang, kerja aku tengok nanas. Kita perhatikan laluan matahari terbit terbenam, kita buat teres mengikut laluan matahari terbit terbenam, ikut angin. Adalah cerita sikit-sikit lah. Jadi lepas mandi, kawan beritahu, orang kampung semua ni orang Jawa kabeh, minta engkau ceramah bersepena melalui Rasul. Suka-suka aku cakap. Panggillah Kazim Alia, 10,000 kan mahal lah. Tak usah anapiah juga. Yelah percuma. Tak apalah aku cakap. Lepas maghrib, ketika nak sembahyang maghrib, yelah, imam tak nak jadi imam. Dia tolak aku tolak dia. Tolak aku. Ustaz-ustaz lah aku cakap, aku tak ada tauliah. Tauliah aku kat Masjid Kota Iskandar je. Surau ni tak main aku cakap. Rupa-rupanya dia tak nak semayang tu kerana Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir ada kat situ. Aku pun tengok, Datuk Seri
Awak hang datang sini. Awak ustaz datang sini. Tengok nanas. Aku bomoh nanas. Kenapa datang sini? Dia kata kempen ustaz. Pagi tadi ceramah 8 orang aja dengar. Aku cakap, tu tanda-tanda kalah aku cakap. 8 orang aja. Tak apalah. Ketika aku ceramah dia dengar. Ustaz, 200 orang. 200 orang. Percuma ceramah percuma 200 orang. Tuan-tuan. Habis ceramah dia kata, boleh tak ustaz minta semua orang sini salam dengan saya? Boleh, aku panggil. Kena salaman. Dia kata ramai peminat ustaz. Bolehlah kecil-kecilan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita tak tahu yang esok paginya pilihan raya. Aku langsung tak tahu binatang apa semuanya. Cerita. Maka sebelum dia beredar, dia tanya, tadi ustaz ceramah kenakan saya? Tak, orang kampung minta saya ceramah. Begitu hari anugerah, hari musibah. Datuk Seri pun, saya pun ada hari anugerah, hari musibah. Habis lepasnya apa ustaz? Lepas ni musibah lah. Boleh tak nak anugerah lagi? Kena bayar balik dengan aku lah. Macam-macam cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka adakah berulang kembali? Kalau nak berulang kembali pun mesti ada tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan tanya dengan saya, tanda-tanda awal ni macam mana? Yang saya risau, sebab itu aku datang juga ceramah kat sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 13 Mac, seorang rakan saya Messi Malaysia, dia telefon, Ustaz datang dekat stadium Pasir Kudang. Aku cakap, Nabi tak benarkanlah orang luar masuk ke dalam, orang dalam pergi keluar. Tak, ini arahan. Suka-suka engkau je. Tak datang. Tak, ustaz kena datang juga. Kerana ramai yang kena gas hari tu macam kena sampuk. Jadi dia pun ambil gambar, ni sampuk ni ustaz. Tuan-tuan, ngeri saya tengok. Yang kena gas lagi lah. Engkau tak kena kan? Yang kena gas tu, dia macam hysteria. Kerana dia sesak nafas, jadi dia macam nak. Aku cakap, ustaz datang tak? Lagi tak datang, aku cakap. Maka ustaz nak macam mana? Kau azan kiri kanan telinga dia, lepas tu kau pujuk dia, pujuk. Pujuk dia, bagi dia semangat. Dia pun dapat azan telinga kanan telinga kiri kat budak tu. Lepas tu dia pujuk. Dia kata, makan pujuk. Itulah makan pujuk. Jadi tak payahlah aku turun. Ngeri juga tuan-tuan. Kena gas beracun ni, dia sesak nafas tu, jadi dia macam hysteria. Wali'ayazubillah. Baik, ada tak tanda-tanda ni? Apa pun, kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan pada ayat 18 surah Al-Mu'minun, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Sadaqallahul azim. Artinya, wa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit akan air hujan dengan kadar sukatan yang telah kami tetapkan. Maka kami simpankan lagi limpahan air hujan itu ke dalam bumi. Kami maha berkuasa menghilangkan air hujan yang kami simpan di dalam bumi. Wah, tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Allah Subhanahu wa taala isytiharkan bahawa limpahan air hujan dari langit ke bumi itu mengikut keperluan benda-benda hidup di alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan, alam manusia. Kiranya yang dilimpahkan dari langit ke bumi itu tak dimanfaatkan oleh benda-benda hidup di alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan, alam manusia, Allah simpankan limpahan-limpahan air hujan itu ke dalam bumi, dan Allah Ta'ala alirkan semula melalui anak-anak sungai dan mata air. Dan Allah Maha berkuasa, air yang disimpan dalam perut bumi itu Allah berkuasa menghilangkannya. Tuan-tuan, kalau 28 tahun yang lalu sungai Kim tu airnya laju, laju. Macam mana aku tahu? Aku tahulah. Dulu aku suka lawan bola, daripada estate lawan dengan estate, estate lawan dengan estate, lawan dengan Felda Cahaya Baru masa kita muda-muda dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi biasalah dengan sungai Kim ni airnya laju dulu. Sungai tu macam itulah. Lama kelamaan tak tahulah, airnya pun sedikit, menandakan susutan limpahan air hujan. Air hujan dah mula susut, maka yang Allah alirkan semula melalui anak-anak sungai dan mata air pun susut. Apatah lagi, rekod menunjukkan taburan hujan tahunan semakin susut. 2017 Pasir Gudang mendapat limpahan air hujan yang secukup rasa, seenak selera. 2015, ya Allah, Pasir Gudang dicatu. Ingat tak? 2015 dicatu, 2016 dicatu. Sungai Layang tu melayang. Aku pergi cari di mana punca Sungai Layang tu. Rupanya dia punya anak sungai Layang tu adalah Tasik Biru yang dah dikuari ambil batu. Oh no. Jadi Sungai Layang tu dah mati dah. Aku dilantik sebagai anak angkat sungai yang dah mati. Kononnya ahli falak dilantik sebagai anak angkat lah. Cuma sijil mati tak ada untuk aku claim hairat kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya pergi ikut. Saya kata Runhill SAJ Bakash pun ada. Ini punca Sungai Layang ni. Rupanya Tasik Biru tu. Tasik Biru tu yang berlakon Marco Polo tu. Ya Allah, aku cakap dah jadi Tasik Biru, dah diambilnya. Tu nama dulu kan gunung tu. Habis aku cakap, sekarang Sungai Layang mengharapkan air daripada Kota Tinggi bantu dia. Kalau tuan-tuan tengok sekarang pun dah susut lagi. Ya Allah, 2015, 2016, 2017 aman, damai, tentram, bahagia. Air empangan Sungai Layang tu melimpah. Wah, majlis kesyukuran, makan mie je yang banyakkan kolesterol kat situ. Ingatkan belanja sate. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya pun naik bot sampai kat ujung kampung Bamfu, tapi jauh lagi. Tengah-tengah sampai dekat situ bersama dengan Haji Anwar, CEO Runhill. Haji Anwar, kau dengar tak bunyi kompang? Kompang. Pasang Google. Jauh lagi daripada Bamfu. Kau dengar tak? Kau bau tak? Maklubah. Bau, dia kata.
Orang bunian buat kundi kahwin. Tak faham tak apa, dengar je. Masa air tak ada, situ tak ada air tu, senyap. Bila dah ada air, makmur semula tempat tu. Naik bot daripada Sungai Layang tu, empangan tu, pergi ke Bangfu tu, dekat-dekat 30 minit. Tuan-tuan, yelah, kalau 30 minit jauh tu. Saya punya kira-kira kalau naik bot tu 6 km. Panjang empangan tu, panjang tuan-tuan, 6 km. Cerita je lah. Lambat nak isyak. Suka-suka kau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tahniah surau ramai. Aku tadi sembahyang terpaksa aku ambil akun tiko. Aku cakap bagus, insya-Allah tak berulang. Tanda-tanda awal dah adalah tak berulang, mudah-mudahan. Cuma ada satu tanda yang tak sedap nak cerita, iaitu saya dapati bahawa susutan limpahan air hujan. Jadi 2019 punya data hujan bulan Januari sama dengan hujan 2020 bulan Januari. Wah, kau faham tak cerita aku? Aku takut nanti bulan Februari ni pun hujan kurang sama dengan bulan Februari 2019. Kalaulah hal ehwalnya sama, al-ma'al, dapatan perolehannya pun sama. Maka saya pun telefon kawan-kawan aku yang PBT, dia dulu PBT sekarang nama Majlis Perbandaran. Aku cakap, tengok sungai tu betul-betul. Ustaz, apa kuasa ustaz? Penasihat Bakaj, Badan Kawal Selia Air Negeri Johor. Tengok sungai itu, dia orang tak berani korek. Dia takut nanti korek bocor, dia kata. Oh no. Faham tak aku cerita apa? Dia takut dia nak besarkan lagi sungai itu, dia korek bocor. Maknanya memang dulu tanam di situ. Dulu mana ada undang-undang toksik taksat ni semuanya, tak ada. 28 tahun yang lalu memang situlah dumping. Jadi dia orang dah mula takut nak korek. Bila korek nanti dia bocor naik balik. Kesian Wagiman, Wagiran, Wagimin. Wagino paling pekat Wagio. Orang Jawa kabeh. Jadi orang kata sekarang ni tak nak buat apa-apa. Biar dulu. Biarlah. Jadi agak-agak kau takut rumah-rumah kat sini kau jual murah-murah dengan aku. Boleh Kim dekat tu aje. Bukan jauh mana. Dekat dengan. Tapi pelajar-pelajar politeknik tak kena pula. Wahal Ulu itu politeknik tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, apabila susutan limpahan air hujan, maka benda-benda hidup yang hidup di permukaan bumi kurang mendapat air. Apatah lagi benda-benda hidup yang hidup di dalam bumi. Tuan-tuan, semua benda hidup perlukan air. Ayat 30 surah Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan daripada air akan segala benda-benda hidup. Yang hidup di permukaan bumi perlukan air, yang hidup di dalam bumi pun memerlukan air. Apa akan berlaku apabila susut limpahan air hujan? Maka benda hidup di permukaan bumi tak cukup air, benda hidup di bawah bumi pun tak cukup air. Apatah lagi Allah berfirman, Allah Maha berkuasa menghilangkan air di dalam bumi. Itu bahaya tu.
menghilangkan air di dalam bumi, maknanya makhluk di dalam bumi ni tak dapat air, maka makhluk-makhluk itu akan keluar daripada dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Siapa benda-benda hidup, makhluk-makhluk di bawah bumi? Tak lain tak bukan kuman, racun, virus, umat nabi-nabi terdahulu, seperti umat Nabi Lut alaihissalam. Allah tenggelamkan umat Nabi Lut alaihissalam ke dalam bumi bersama dengan kuman dia, virus dia, racun dia. Begitu juga bangsa Kibti yang merupakan dinasti Fir'aun. Allah tenggelamkan bangsa Kibti ni dalam perut bumi bersama dengan kuman dia, virus dia, racun dia. Jadi apabila umat akhir zaman perangai sama, skandalnya sama seperti umat terdahulu, maka racun, kuman, virus di dalam bumi akan keluar. Apatah lagi di dalam bumi dah susut airnya. Semua benda hidup perlukan air. Mengerikan. Maka dia akan naik ke permukaan. Naik di permukaan untuk apa? Cari air. Racun, kuman, virus tu cari air. Dia benda hidup. Nampak ke tak nampak ke, yang halus ke, dia cari air. Maka berlakulah keracunan air. Air di permukaan bumi, raw water, diserang oleh kuman, racun, virus di dalam bumi. Berlakulah namanya keracunan air. Dalam istilah hadis disebut ta'un. Orang Melayu sebut ta'un. Ta'un tu maknanya keracunan air. Air di permukaan yang orang putih kata raw water. Air di permukaan diserang oleh racun, kuman, virus di bawah bumi. Wuhan tu dah semua dimakan. Ya, cicak, kubing habis semua dimakan. Dia dah mula ikut perangai umat terdahulu. Apatah lagi China kemarau, Australia kemarau, Thailand painai tam arai kemarau. Dulu aku belajar pondok Thailand tu, aku pandai cakap sikit-sikit, lupa banyak dah. Maka tuan-tuan tengok, semua kemarau. Australia terbakar lagi ni. China tak terbakar kerana dah tak ada apa nak dibakar, habis hutan dia. Maka memang naiklah racun, kuman, virus, serang. Ni hau ma hau. Habis diserang. Air dekat dia sikit, kemarau. Ya Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, azan dulu. Nanti sambung sikit lagi, jadilah.
Ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya, susut limpahan air hujan, maka susutlah habuan rezeki. Dan perlu diingat, ya, kita diambang kemarau. Kemarau sebagai tanda-tanda penyakit akan menyerang. Tanda-tanda, ya, wabak penyakit apabila kemarau. Sebab itu dulu maknanya kita selalu dengar wabak ta'un, wabak ta'un. Sekarang tak ada dengar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang ni masalahnya racun, kuman, virus, dia keluar daripada perut bumi menuju ke permukaan bumi. Dia bukan serang air je, habis diserangnya tanah, diserangnya udara. Maka bukan sekadar keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara. Dengan kata lain, kini lebih complicated berbanding dengan zaman-zaman terdahulu. Kalau dulu keracunan air saja, ta'un. Sekarang ni keracunan tanah, keracunan udara. Wah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Al-Hakim, "Iyyakum wal julusu fi syams fa innaha tubla thawb wa tantinur rih wa tazharu da'ud dafin." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memberi amaran kepada kamu, jangan berjemur di panas terik matahari, kerana berjemur di panas terik matahari itu mengakibatkan warna pakaian kamu luntur. Satu. Berjemur di panas terik matahari itu juga mengakibatkan kamu terdedah dengan tiupan angin-angin kotor. Dan berjemur di panas tengah hari itu waktu di mana penyakit di dalam bumi
kuman, virus, racun di dalam bumi naik ke permukaan. Jangan berjemur di panas terik matahari. Bila? Waktu qailulah, 1 jam sebelum zuhur. Zuhur pukul 1.21, pukul 12.21 tu, tuan-tuan carilah tempat teduh. Orang tua-tua kita kalau dia pergi kenduri kahwin pun dia pakai payung kertas. Kenapa? Waktu tengah hari buta tu, waktu panas tu, waktu mudarat, waktu di mana kalau kita kena panas terik, haba matahari waktu itu kena pada pakaian, luntur warnanya, meresap pula pada 360 tulang yang dihubungkan dengan 360 sendi, merupakan susuk tubuh manusia. Strok haba pula namanya. Satu hal. Kedua, waktu tengah hari buta tu, 1 jam sebelum zuhur tu, ada angin yang ditugaskan untuk menghembus kotoran-kotoran. Itu dah memang jadualnya begitu. Kita pula dekat luar tengah hisap Winston, secukup rasa, seenak selera, berjemur pula. Aduh, Masya Allah. Memang kenalah selsema burung, selsema anjing, selsema kucing. Tu selsema watan tinurre. Yang ketiga, watazharud da'ud dafin, penyakit dalam bumi. Penyakit, racun, virus, dia akan naik ke permukaan waktu tengah hari buta, waktu panas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia akan naik, dia akan turun semula bila? Selepas asar. Lepas asar diturun semula. Memang waktu itulah kita pun terdedah dua peringatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Rasulullah ingatkan kita, anak-anak kita yang balik jam 12.30 tu, kita kena pakai payung. Selain daripada pakai penutup tu, pakai payung. Kenapa pakai payung? Tuan-tuan, tapi anak aku pun, aku cakap pakai payung, geli dia kata. Cakap dulu atuk-atuk engkau ni pergi kenduri kahwin tengah-tengah hari buta, semua pakai payung. Budak sekarang tak nak pakai payung. Kena lindungkan. Panas terik matahari itu memang ada 3 mudaratnya yang Rasulullah sabdakan. Kerana waktu itulah bumi nak dipulihkan, waktu pemulihan bumi. Waktu tengah hari buta hinggalah masuknya zuhur. Kita pun sembahyang fardu zuhur. Angin al-mursalat pun bertiup, alhamdulillah, Allah limpahkan rezeki kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik. Kawan-kawan saya dihantar dekat WhatsApp, disuruh saya ulas kalender 1964 sama dengan kalender 2020. Maka dia kata berjarak 56 tahun. Saya beritahu bukan begitu. Sebenarnya kalender ni akan berulang 28 tahun sekali. Jadi kalender 1964 dia akan sama dengan kalender 1992, sama dengan kalender 2020, sama dengan kalender 2048. Kenapa tahu? Aku yang buat kalender. Tuan-tuan, dia akan sama. Jadi apabila dia tanya apa pandangan Ustaz Anapiah, pandangan aku bahawa kilang di Pasir Gudang sudah melepasi 28 tahun. Dia kan lepas 30 tahun kan kena pulang balik pada kerajaan negeri kan, SBKS serah balik Kunis Mulia.
Sepatutnya kurniakan semula pada aku. Contohnya, maknanya tuan-tuan, tanam semula pun, tanam sawit, tanam getah pun 30 tahun kena tebang. Ataupun cukupkan 28 tahun. 28 tahun sekali tahun baru Cina sama dengan sambutan Aidul Fitri, 28 tahun. 28 tahun. Jadi kena faham yang itulah, ulangan 28 tahun. Jadi pasti gudang ni dah melepasi 28 tahun kilang-kilangnya. Begitu juga dampingnya yang ditanam tu dah 28 tahun. Patut pun kena. Dah lah. Nanti kau marah akulah. Dia pusingan tu, cyclist orang putih cakap lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana itu Allah Ta'ala sebut biqadari maklum, semuanya dengan kadar yang sedia dimaklumi. Patutnya kita dah ada benda tu. Cina tahun ini dia sambut tahun baru Cina sebulan lebih awal. Maka tahun ini tahun baru Cina 13 bulan, dilebihkan sebulan. Apa pasal Cina ni? Kerana kemarau. Sebab itu dia letakkan tahun tikus. Tikus akan keluar cari air. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kau tak faham tak apa, maka penyakit banyaklah. Tikus kencing tikus semua. Sebab itu dia tahun ni dia sebulan lebih awal. Patutnya 23 Februari, tapi diawalkan 25 Januari. Saya salah seorang daripada panel penetapan tahun baru Cina. Janganlah marah. Tung Yo akan panggil saya. Nanti kesan itu kita akan tahu ke Peking Cina, sama ada Cina nak guna ataupun tidak. Saya tak cadangkan 25, tapi tak tahu keputusan sana nak ambil juga 25, sebulan lebih awal. Kenapa? Dia dah tahu kemarau. Dia dah tahu kemarau dan wabak pun akan menyerang. Sebab itu dia dah awal-awal lah beli tiket semua. Dah lah tak payah, tak baik ngata-ngata. Ini bukan maknanya ialah Feng Shui itu takwim ulangan, benda tu berulang. Tinggal lagi Allah Ta'ala nyatakan pada ayat 8 surah Qaf, tabsiratan wa zikra likulli abdim munib. Ambil perhatian dan ambil peringatan bagi orang yang sentiasa bertaubat, balik ke pangkal jalan. Ceramah aku ni pukul 10 pun boleh lagi, tapi jangan dilayan. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.